Okay, now I'm going to show you one paper 2 question. Okay, macam mana kita nak lukiskan graf. So, biasanya soalan-soalan kertas 2 ini ada dua komponen. Bahagian A, dia akan suruh kita buat pembuktian. Bahagian B, dia ada satu soalan melukiskan graf. Misalnya, ini satu contoh soalan, dia suruh kita lukiskan graf Y equals to cos 2x plus 1 for the range of 0 up to 2 pi. Kemudian lepas kita lukiskan graf ini, dia suruh kita sketch a straight line. Lukiskan satu garis lurus yang memenuhi persamaan ini bagi julat sudut yang sama. Alright. So, bila kita nak lukiskan graf, look at the first part dulu. So, Y equals to cos 2x campur 1. Yang perlu kita buat ialah Y equals to cos 2x dulu. Lepas kita buat Y equals to cos 2x, graf tersebut kita naikkan sebanyak satu tempat. Alright. So, now I'm going to draw the graph of Y equals to cos 2x first. So, what are the steps? First step is that kita perlu lukiskan what we call quadrants. Yang mana mempunyai sudut 0, 90, 180, 270 and followed by 360 degrees. So all these are the angles. Okay, ini untuk rujukan kita lah. So jadi bagi cos kita mula daripada 0 darjah. Cos 0 darjah ialah 1, iaitu positif 1. Yang bertentangan kepadanya akan menjadi negatif 1. Dan dua lagi sayapnya akan menjadi kosong. Okey, so inilah nilai-nilai genting. Kemudian kita lihat ini merupakan 2x. Maka saya akan tuliskan 2x kat sini sama dengan apakah sudut-sudutnya yang memberikan nilai kosong, nilai positif 1 dan kemudian nilai negatif 1. So now kalau kosong saya rujuk kepada maklumat di bahagian ini yang memberikan kosong ialah 90 darjah and 270. Right here 90 degree, 270 degree. Yang memberikan positif 1, okay, positif 1 ialah 0 darjah and 360. So 0 darjah and 360 degree. Then yang negatif 1 pula oleh 180 degree. Okay. After that, kita akan cari apakah nilai sudut X yang sepadan. Setiap sudut yang kita dapat ini perlu dibahagikan dengan 2. You'll get 45 degree, 135 degree. Yang ini pula kosong. Yang ini akan jadi 180 degree. 180 divided by 2 akan dapat 90 degree. Alright, so ini adalah sudut-sudut yang perlu kita lukiskan. So untuk soalan-soalan yang mana melibatkan campur satu, tolak satu dan sebagainya, plus or minus, maka you kena sediakan satu lagi kertas dulu. Alright, another paper, white paper, A4 paper like this untuk anda lukiskan graf tersebut. Okay, berdasarkan nilai-nilai ini. Ini adalah untuk panduan kita nanti ya. It will be very helpful. So saya sediakan satu lagi skala, satu lagi graf. Ikutlah pi over 2, pi, 3 over 2 pi, and 2 pi. Nilai 1, 2, negative 1, and 2. So, masukkan koordinat-koordinat ini. Yang pertama bernilai kosong, 45 darjah and 135. So, 45 degree and 135 degree. Alright, kalau kita lihat, tiada sebarang tanda, ada, tiada, ada, tiada, ada, tiada, ada dan tiada. Dia mesti berkala. So satu siri yang berkala macam ni. Kemudian yang positif 1 pula ialah pada sudut 0 darjah and 180. So jadi positif 1 adalah pada sudut 0 darjah and also 180. So naik sampai ke bahagian ini. Kemudian yang mana bernilaikan negatif 1 pula ialah pada sudut 90 darjah. This where 90 degree is. So if you observe, positif 1, 0, negative 1, 0, positive 1 balik, then 0, the next will be negative 1 kat sini, alright. So then 0 and then kembali balik kepada positive 1. Okay, gunakan pensel untuk melukiskan graf ini. So buat satu lengkungan yang licin, so smooth curve, so go down, alright. So jangan tajam, so mesti kena buat satu lengkungan macam ni. Alright, so smooth curve, then bend it over down here, and then go up, and then kita lengkapkan. Setelah kita lukiskan graf ini dengan gunakan pensel, now gunakan pen untuk tekap dia lah. So make it darker, trace balik dekat bahagian atas.
so that it is visible later part. Alright, so now tekap sedikit, make it darker. Okay, so this how you got to draw lah. Okay, ini adalah yang mana kita gunakan sebagai panduan saja. So jawapan sebenar will be on this paper. Now what you do, skala ini, paksi ini dengan paksi ini saya dah lukis pada saiz yang sama. Saya gunakan kertas kertas A4 yang sama, letak di atas, betul-betul dekat bahagian paksi dia. So if you can see, paksi ini dengan paksi yang di bahagian bawah ini bertindihan. Okay, bertindihan. So I can see the graph. Okay, I can see the graph, how it move. So since ada +1, maka kertas atas ini saya akan turunkan ke bawah supaya tanda pada what we call pada graf itu cecah pada tempat kedudukan 2. Graf ini this line now pada kertas hadapan disentuh dekat point nombor 2. Then you trace back your graph. So that's why you'll be able to see. So now use it pen. You can trace back. Okay. So dekat bahagian ini juga, so you'll be able to see the graph lah. So ini adalah graph yang mana y sama dengan cos 2x campur 1. So y sama dengan cos 2x campur 1. Sudah. So ini bahagian pertama ini kita sudah buat. Bagi lingkungan kosong hingga 2 pi. So jangan melintasi 2 pi. Lukis dalam lingkungan ini sahaja. Okay, now selepas kita lukiskan graf tersebut, then there'll be second component yang mana dia akan kata sketch. Lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian dia. Jadi kita gunakan apa yang dia berikan. Okay, inilah formula yang diberikan. 2 bahagi secant squared x sama dengan x per 4 pi campur 1. Ini yang telah diberikan. Jadi, apa yang saya perlu buat ialah saya perlu lakukan sedikit pengubahsuaian dalam formula ini supaya saya boleh masukkan y. Untuk masukkan y, saya kena ada pernyataan cos 2x campur 1. Baru saya boleh gantikan dengan y. So, what we can do? So, langkah pertama, I will change this. So, secant squared x saya naikkan ke atas. Ianya akan menjadi 2 cos squared x sama dengan x per 4 pi campur 1. So ada satu formula yang mana kita belum belajar, we will learn later part, yang menyatakan bahawa cos 2x sama dengan 2 cos squared x minus 1. Ini formula dia. Alright, so bring this negative 1 to the left hand side. Maka cos 2x plus 1 equals to 2 cos squared x. Atau saya boleh tuliskan 2 cos squared x sama dengan cos 2x plus 1. Jadi dia adalah sama. So if you look at here, this is 2 cos squared x. This is also 2 cos squared x. I can replace it with cos 2x plus 1. So therefore, cos 2x plus 1 equals to x over 4 pi plus 1. Now, cos 2x plus 1 pula adalah y. Maka saya boleh gantikan dengan y equals to x over 4 pi plus 1. So once you have done this, next what you have to do is that you kena ambil nilai-nilai hujung pada julat tadi. Julat menyatakan bahawa kosong hingga 2 pi. So ambil nilai kosong dengan nilai 2 pi sahaja. So you write here, bila or when x adalah kosong, maka y saya akan jadi kosong bahagi 4 pi campur 1. Jawapannya 1. Then bila x saya adalah 2 pi, maka y saya akan jadi 2 pi bahagi 4 pi campur 1. So, setengah campur 1. Jawapan 3/2. So, koordinat ni perlu kita masukkan. So, di mana? Okey, bila x kosong, y 1. Bila x kosong, y adalah 1. Okey, ini adalah paksi y. Ini adalah paksi x. Okey, bila x adalah 2 pi. Okey, 2 pi di sini y adalah 3/2. 3/2 that means 1/2. Alright, somewhere here lah. Okey, tandakan, letak di sini. Kemudian gunakan pembaris, join both the lines. Okey, join both the lines here. So kita akan dapat macam ni. Let's say saya gunakan pembaris yang panjang, sambung kedua-dua garisan tersebut. 1 dengan 1/2. So once you join them, okay, right here
Y equals to X over 4 pi campur 1. So, bila seorang tanya, berapakah bilangan penyelesaiannya? So, bilangan penyelesaian kita tunjukkan tempat-tempat pertindihan antara garis lurus dengan graf tadi. So, ada berapa tempat pertindihan? Ada 1, 2, 3, 4. That means ada 4 penyelesaian. That's it. Apakah nilai? Dia tidak akan tanya. Dia hanya akan tanya berapakah bilangan penyelesaiannya. Jadi ini adalah how to do graph that involve +1 or -1 dan sebagainya. Kalau -1, you turunkan ke bawah graf tadi and then you trace it back lah and then you plot this straight line. Alright? Okay, that's it.